Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakim, di mana pada sesi yang lepas kita berkongsi tentang membaca doa tak kala di hujung solat, atau disebut sebagai doa ba'da tasyahud, doa selepas tasyahud, ya. Di mana ia merupakan perkara yang amat-amat digalakkan untuk kita melakukannya, walaupun majoriti para ulama menganggap atau menghukumkannya ia sebagai sunnah sahaja, mana tidak wajib lah, ya. Dan segelintir lah ataupun sebahagian kecil daripada mereka menganggap ia sebagai wajib atau menghukumkannya sebagai wajib. Walau bagaimanapun kita amalkanlah insya-Allah taala, sekurang-kurangnya satu doa lah, ya. Dan sebaik-baiknya kita baca saja apa-apa doa yang kita nak bacalah pada waktu itu, kerana sebelum salam adalah tempat yang amat-amat digalakkan untuk kita berdoa dan termasuk dalam kalangan tempat-tempat yang mustajab, ya. Sehingga para ulama kita dalam buku-buku zikir mereka, bila mereka mengumpulkan tempat-tempat yang mustajab doa, ya, yang disebut sebagai al-mawadhi' al-mustajabah, mana tempat-tempat yang mustajab doa tu, salah satu ialah doa selepas tasyahud sebelum salam, ya. Baik. Dan pada malam ini kita nak masuk bab yang kesunya, itulah yang ke-8, solat witir. Dan dalam buku ini dimasukkan dua hadis. Saya baca dua hadisnya. Pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Muslim, ya. Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal. Maksudnya, barang siapa yang bimbang untuk tak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia melakukan solat witir pada awal malam. Barang siapa yang yakin betul-betul nak bangunlah pada akhir malam, maka hendaklah dia menunaikan solat witir itu di akhir malam. Sesungguhnya solat di akhir malam itu adalah solat yang masyhudah, yakni disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa zalika afdal, dan itulah yang paling afdal, ha? Yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani khalili bisalasin siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha wa an utir qabla an anam." Ya. Maksudnya, telah berwasiatlah kepadaku akan temanku. Ausani maksudnya telah berwasiat kepadaku. Siapa wasiatnya? Khalili, temanku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiat dia. Apa maksud wasiat di sini? Maksud memberi pesan, ya. Kerana asal-asal maksud wasiat ni ialah memberi pesan. Ya.
Cuma dalam syarak bab wasiat ni kebiasaannya duduk dalam bab muamalat ataupun dalam fiqh muamalat, memang ada babul wasiyah, bab wasiat. Ya. Kebiasaannya ujung-ujung lah. Ya. Karena dalam muamalat ada dua bentuknya. Pertama disebut sebagai muamalah tijariyah, muamalah keusahawanan, muamalah perniagaan, ya, atau urusan-urusan yang boleh memberi keuntungan, yang biasanya melibatkan pertukaran. Jual beli umpamanya, itu pertukaran. Aku bagi duit, mau bagi barang. Dan of course lah, pertukaran itu kita nak keuntungan. Betul tak? Orang buat jual beli tak nak ambil untung, mesti nak untung. Mungkinlah dalam banyak-banyak urusan tu adalah satu dua yang dia tak ambil untung, ataupun seorang dua pembeli, tapi the rest dia memang nak untung. Jual beli ni memang untuk keuntungan. Ya. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku Ihya-nya, dalam bab muamalat, ada beberapa aktiviti lah yang digalakkan oleh beliau untuk mengembangkan harta. Salah satu ialah, ataupun yang pertama sekali ialah al-bi', buat jual beli. Mau beli barang, kemudian mau jual balik dengan harga yang lebih tinggi, dapat untung lah kan. Mana ada orang jual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga kos? Ada juga. Mungkin dalam 10 orang tu, seorang dia bagi murah sikit lah kan, daripada harga kos. Tapi hak lain mestilah dia ambil lebih. Ya. Dan memang jual beli ni untuk perniagaan lah. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti atau urusan yang lain. Ya, sewa menyewa umpamanya, al-ijarah sama juga. Mana ada orang bagi sewa tak nak ambil untung. Ghazali pun masuk dalam buku dia After al-bi', jual beli, sewa menyewa. Ada harta bagi sewa, dia kata. Jangan biar je begitu, bagi sewa lah kan, boleh buat duit. Ya. Dan begitulah yang lain. Di mana aktiviti ini objektif dia ialah untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Sebab itu muamalat jenis ni kita panggil muamalat komersial. Ya. Komersial muamalat. Ya. Satu kategori lagi disebut sebagai muamalat yang tidak berorientasikan keuntungan. Kebiasaannya dalam konteks semasa ni kita panggil social muamalat. Ya. Sedekah umpamanya, hibah umpamanya, hadiah umpamanya, wakaf umpamanya. Dan mesti ada wasiat. Kerana wasiat ni pun satu bentuk sedekah juga. Ya. Di mana ia tidak ada pertukaran. Hadiah ada pertukaran ke? Tak, kita bagi je. Ya, bagi pen sebatang kat kawan kita. Nak balasan apa-apa tak ada. Kita bagi kan. Sebab itu disebut sebagai muamalat sosial, ataupun juga disebut sebagai muamalat tabarru'iyah, muamalat kebajikan atau charity. Ya. Kita nak buat kebajikan saja, hadiah sana, sedekah sana, wakaf sana, hatta wasiat, bahkan wasiat pun sama juga. Cuma wasiat ni pemberian yang berkuat kuasa selepas kita mati. Ya. Tak ada 10 biji rumah kok kaya sangat kan. Satu rumah ni kita wasiat untuk diberikan kepada siapa-siapa lah. Boleh jadi diberi kepada individu secara spesifik, boleh jadi diberi kepada organisasi atau institusi tertentu, ataupun kita nak bagi ke anak cucu kita, boleh. Ya tak? Ada je orang buat ada je orang buat wasiat untuk beri selepas dia mati kepada anak cucu dia yang tidak menanggung harta, boleh, yang tak menanggung pusaka lah. Saudara mara dia lah, maksudnya bukan anak cucu, mana nak bagi ke anak saudara mara dia di kalangan orang yang tidak menanggung pusaka. Dan ada setengah tu dia bagi dalam bentuk wakaf pula. Rumah ni aku nak bagi kepada semua anak cucu aku lepas aku mati sebagai wakaf. Jadi lepas dia mati, tanah tu dijadikan wakaf lah, ataupun rumah tu sendiri. Macam besar saya memang ada ni tok nenek dia punya dululah, tanah dengan rumah tu
Siapa-siapa boleh pergi duduk situ apa gitu gini. Itu dipanggil wakaf lah, wakaf zuriat. Wakaf zuriat ni ialah seseorang tu dia mewakafkan hartanya. Kebiasaan dia buat wasiat lah lepas dia mati, dia wakafkan kepada anak-anak cucu dia semua, saudara mara dia semua untuk duduk, siapa-siapa boleh masuk. Dan bila diwartakan sedemikian, dia tak boleh dijual, tak boleh dibeli. Siapa bila-bila memang untuk semua orang lah di kalangan ahli keluarganya. Itu dipanggil wakaf zuriat. Ya. Baik. Ini semua adalah bentuk-bentuk kebajikan lah yang dibenarkan dalam Islam dalam konteks muamalah. Wasiat pun termasuk juga. Jadi wasiat ni kita wasiat apa-apa tapi dia selepas kita matilah. Kalau on the spot dia tak panggil wasiat. Ya. Lepas kita mati baru dia berkuat kuasa. Kita kata wasiat saja. Ya. Ataupun kita tak sebut wasiat, kita kata lepas aku mati. Wasiat lah tu. Perkataan ni tak ada apa-apa. Ya. Awak nak sebut wasiat ke? Awak tak nak sebut wasiat ke? Sekadar sebut lepas aku mati. Lepas aku mati tu maksud wasiat lah. Ya. Baik. Kebiasaannya wasiat dalam syarak ni wasiat harta lah. Ya. Of course lah dalam ilmu fiqh Islam. Ya. Walau bagaimanapun konteks wasiat ni dia luas. Adalah wasiat harta tu. Ada bab yang khas. Malah kitab yang besar lah dalam syarak. Ya. Saya pun buat muamalat memang saya belajar lah bab wasiat ni. Ya. Satu lagi ialah wasiat secara umum. Kebiasaannya wasiat-wasiat selain daripada harta. Wasiat juga. Pesanan-pesanan apa-apa saja kepada anak cucu kita, saudara mara kita, bahkan kawan-kawan kita. Hatta sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila mereka nak bermusafir, baginda hantar mereka. Ya? Dan baginda mendoakan kepada mereka. Lalu mereka minta Nabi bagi wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Nabi, wasiatlah kepadaku. Yang ini berilah apa-apa pesanan kepada aku. Wasiat-wasiat ni makna pesanan lah dalam konteks dia lebih umum. Jadi dalam hadis ni, kata Abu Hurairah, Nabi berwasiat kepadaku, memberi pesanan kepadaku. Bukan wasiat harta tu, tapi pesanan perkara yang baik. Ya. Dan kadang-kadang juga disebut sebagai wasiat diniyah, wasiat agama. Ya. Macam kita lah kan. Ya. Anak isteri kita ni kadang-kadang kita harta tu wasiat jugalah. Ya. Adalah orang kata wasiat-wasiat tertentu. Tapi di samping itu kita selalu bagi dia nasihat, bagi dia apa-apa pesanan yang baik. Itulah konteks wasiat lah tu. Ya. Sama juga dengan Rasulullah SAW. Bila Nabi nak meninggal, ada Nabi wasiat kan? Apa wasiat Nabi? Nabi tak wasiat harta lah. Pasal harta Nabi ni memang dia kena pergi charity. Dia tak pergi faraid. Ya. Dan anak isteri Nabi memang tidak boleh menanggung apa-apa harta tinggalan Nabi. Atau dalam arti kata lain, tidak ada pusaka bagi Rasulullah. Nabi meninggal, apa-apa yang Nabi ada kena pergi kepada orang-orang Islam. Ya. Dia tak macam kita. Kita kalau kita mati ada faraid tu, dapat kat anak, dapat kat isteri. Nabi tak. Ya. Baik. Jadi ini wasiat agama ya. Nabi nak meninggal pun dia wasiat juga. Apa wasiat Nabi? Semayang. Ya. As-salah wa ma malakat aymanukum. Seumpama yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dan Sunan Abi Daud. Tak kala Nabi nak meninggal, antara Nabi sebut ujung-ujung usia baginda ialah semayang. Wasiat baginda lah tu. Dalam banyak-banyak benda yang Nabi wasiatkan semayang. Di mana kata Nabi as-salah wa ma malakat aymanukum. Sembahyang dan orang-orang di bawah jagaanmu. Mana Nabi suruh kita jaga semayang lah. Ya. Apa lagi Nabi pesan? Husnuzan billah. Itu pun sama juga. Seumpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Jabir. Di mana katanya beberapa hari sebelum baginda wafat, baginda berwasiat supaya kita baik sangka pada Allah. Ya. Baik sangka pada Allah ni, kita kena rasa Allah Ta'ala ni baik pada kita. Ya. Kalau kita doa, kita kena rasa Allah Ta'ala ni terima doa kita. Terima tak terima tu hak dia lah. Tapi kita kena ada rasa baik sangka begitu. Kalau kita rasa susah pun ataupun kita menghadapi apa-apa kesukaran, kita kena kata insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan aku. Ya. Bila kita buat dosa, kita istighfar, kita kena kata insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan aku. Itu semua dalam konteks baik sangka pada Allah. Ya.
Hatta kita pun kena rasa kita masuk syurga insya-Allah. Itu semua dah kontek baik sangka. Tapi bukan bermaksud kita boleh buat apa yang kita suka. Ya. Tapi kena ada sifat ataupun perasaan Allah Taala ni baik pada kita. Itulah maksud husnuzan billah. Ya. Dan adalah lagi wasiat Nabi yang lain. Nabi larang dijadikan kuburnya sebagai tempat hari raya, tempat tumpuan untuk manusia melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Ya. La taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kamu jadikan kubur aku seumpama berhala yang disembah. Adalah beberapa hadis Nabi yang Nabi peringat begitu. Supaya tidak berlaku seperti nabi-nabi atau orang soleh yang terdahulu, bila mana mereka meninggal, mereka dipuja, ya, di kubur-kubur mereka. Ya. Baik. Jadi wasiat, ya. Abu Hurairah kata, temanku berwasiat padaku, yang ini wasiat agama lah, ya, bukan wasiat harta. Apa yang Nabi wasiatkan? 3 perkara. Ya. Pertama ialah puasa 3 hari setiap bulan. Siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Ya. 3 days fasting in a month. Mana kata setiap bulan kita puasa 3 hari. Ya. Dan puasa 3 hari setiap bulan ni dia seumpama kita puasa setahun. Setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, cukup 1 tahun jadi 36 hari kan. Setiap hari kita berpuasa, pahalanya seumpama 10 hari kita berpuasa. Jadi 36 kali 10, 360 hari lah. Ya. Siyamu salasati ayyam fi kulli syahrin ka siyamid dahri. Dalam hadis lain Nabi kata, puasa 3 hari setiap bulan ni seumpama puasa setahun. Ya. Betul lah tu. Tuan-tuan puasa Ramadan nanti 30 hari, tambah lagi 6 hari bulan Syawal. Macam setahun juga. Ya, masama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahri. Ya, hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ya. Bukan Abi Qatadah, Abi Ayyub Al-Ansari, ya. Siapa-siapa yang puasa sebulan, kemudian dia puasa pula 6 hari, seumpama puasa 1 tahun. Sebab sebulan 30 hari, tambah 6 hari puasa Syawal. Ya, siapa-siapa yang sebulan, siapa-siapa yang puasa Ramadan 30 hari, kemudian dia sambung lagi 6 hari bulan Syawal, seumpama dia puasa setahun. 30 hari bulan Ramadan, campur 6 hari Syawal, jadi 36 kan. 36 kali 10, 360. Jadi betul lah tu. Ya. Sebab tu kalau kita puasa Ramadan, kita puasa after that 6 Syawal. Boleh berpuasa secara bersambung-sambung, boleh puasa secara berpisah-pisah. Tak ada masalah sama sekali, ya. Boleh puasa straight away after hari raya pertama itu, ataupun boleh saja puasa pada hari yang lain. Ya tak? Dari hari pertama memang tak boleh puasa lah. Hari kedua nanti nak pergi rumah kawan sana, rumah kawan sini, berjalan sana, berjalan sini. Ya tak? Takkan nak puasa dah kot. Tak payahlah puasa dulu, puasalah after that. Tapi susah juga kan. Lepas tu nanti sana nak buat open house, sini nak buat open house. Sebulan open house. Bila kita nak puasa? Carilah masa yang sesuai, ya. Biasanya satu Ahad kita tak puasa lah, pasal satu Ahad ni banyak orang buat rumah terbuka, ataupun member ajak pergi berjalan rumah dia. Tapi kalau hari biasa kita puasa lah. 6 hari bukan banyak pun, ya. Seminggu 2 hari, seminggu 2 hari, seminggu 2 hari. Selesai. First week tak payah puasa dulu. First week ni hulu gili berjalan rumah mak saudara lah, rumah anak sepupu lah. Tak larang nak puasa, penat tuan. Lagi satu macam tak apa ni sangat lah. Tapi saya tak nafilah, sebagian para ulama menggalakkan hari raya kedua ataupun lepas raya puasa tu terus puasa. Tapi tengoklah, ya. Afdalnya memanglah begitu, tapi tengok. Janji kita puasa. Okey. Dan kalau kita nak qada pun, kita qada dulu. After that baru kita buat puasa Syawal, ya.
Laki mungkin tak ada isu sangat lah. Tak tahulah kot, saya memang tak pernah tak puasa. Kalau sakit pun saya puasa juga. Ya? Selagi mana tak mudarat, tak apa. Dia kalau kita puasa boleh menyebabkan kemudaratan yang berat, boleh hilang nyawa, haram lah. Tapi takat sakit sikit-sikit kan. Puasa kan kena ganti pula. Biasa saya tak pernah tinggal puasa lah. Hatta kalau balik kampung pun, bawa kereta kan. Balik kampung, saya puasa juga. Pasal malah nak qada. Puasa je lah, bukan susah mana kan. Tapi kalau nak buka tak ada masalah. Tapi after that awak kena qada lah. Dan kalau awak qada dulu. After that baru puasa Syawal. Laki mungkin tak ada isu sangat. Tapi kalau wanita, every month dia datang bulan kan. Jadi lepas Ramadan tu dia qada lah dulu. After that dia puasa Syawal. Supaya lengkap sebulan Ramadan dan 6 Syawal. Baru dia dapat puasa penuh lah. Atau fadilat yang lengkap, yang penuh. Ya? Tapi kalau tak cukup, ya, ataupun sebulan tu tak cukup sebulan, lepas tu sambung 6 Syawal, dia tak ada 360 hari lah. Kita nak dalam masa Ramadan dan Syawal tu lengkap 360 hari. Buatlah macam mana pun. Ya? Kalau kita nak fadilat itu. Tapi kalau berat sangat, tuan-tuan puasa saja 6 Syawal, after that tuan-tuan qada selepas Syawal. Boleh saja, tapi tak dapat lah. Seumpama yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana syaratnya mesti puasa penuh Ramadan 30 hari. Kalau tak penuh pun qada dulu. After that buat 6 Syawal. Ataupun dalam bulan Syawal tu boleh saja 6 Syawal dulu puasa. After 6 Syawal kita qada. Janji dalam bulan Syawal lengkap 36 hari. 30 hari Ramadan plus 6 hari Syawal. Dan jangan kita buat 2 in 1 pula lah. Ya, qada niat sekali dengan puasa sunat Syawal tu. Harus di sisi sebahagian para ulama, tapi of course lah tak dapat pahala seumpama puasa setahun. Sebab tak cukup 36 hari. Ya. Hatta dalam buku standard mazhab Syafi'i, Az-Zuhaili pun dia sebut. Harus untuk kita kalau qada, kita jamakkan niat aku qada dan puasa 6 Syawal. Haruslah di atas dasar-dasar tertentu. Tapi dia kata tidak sama seperti mana disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana kena settlekan dulu Ramadan, after that baru kita puasa 6 Syawal supaya dapat 36 hari. Kerana maksud setahun tu maksudnya ialah 36 kali 10, 360. Tapi kalau tak cukup 36 hari, kalau 35 pun tak apa. Tengoklah Ramadan tu bila 29. Tengoklah Ramadan tu berapa hari, 30 ke 29 ke tak kisah. Kalau Ramadan tu 30 campur 6 36. Tapi kalau Ramadan tu 29 hari, Syawal tetap 6 dia jadi 35, tapi masihlah konteks setahun. Tak perlulah kita Syawal jadikan 7 hari, dia tetap 6 hari. Sekurang-kurangnya nak puasa lebih tidak ada masalah. Tapi untuk kita dapat 36 hari tu ya. Baik. Jadi kata Abu Hurairah yang Nabi pesan puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Boleh sehari di awal bulan, sehari di tengah bulan dan sehari di akhir bulan. Boleh juga puasa 3 hari berturut-turut, any part of the month, mana-mana bahagian dalam bulan itu. Dan boleh juga 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan yang disebut sebagai siyamu al-bid, siyamul bait, dan boleh juga 3 hari bukan siyamul bait, siyamus sud, puasa hitam. Tengah bulan penuh ke bulan tak penuh? Bulan penuh lah kan. Kalau bulan penuh dia panggil siyamu al-bait, puasa putih. Ujung bulan boleh juga yang disebut sebagai siyamus sud, puasa hitam. Apa maksud puasa putih? Tengah bulan kan bulan penuh, jadi dia panggil lah puasa putih. Nama saja tu. Ulama bagi nama tu. Kenapa ujung bulan disebut sebagai puasa hitam? Sebab ujung bulan kan bulan gelap. Jadi boleh saja 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Tak kisahlah, janji setiap bulan tu 3 hari. Dan dapat pahala setahun jika kita committed every month. Selama setahun. Baik, yang kedua ialah rakaatai al-duha, 2 rakaat duha, dan ni yang related dengan tajuk kita ialah wa an utir qabla an anam, ya, supaya aku witir sebelum aku tidur.
Ya. Baik, jadi dia buat mari dua hadis tu. Walaupun dalam bab witir ni tuan-tuan, sebenarnya ia satu bab yang besar dalam fiqhus solah, the science of prayer. Kebiasaannya hujung-hujung duduk dalam kelompok sembahyang-sembahyang sunnah. Ya. Bahkan dalam sembahyang-sembahyang sunnah yang ada, yang saya pernah terangkan kepada tuan-tuan, ada dua jenis sembahyang. Pertama ialah sembahyang yang disunahkan berjemaah. Seperti sembahyang hari raya, Salatul Aidain. Seperti sembahyang gerhana, baik matahari baik bulan, yang disebut sebagai kusuf gerhana matahari atau khusuf gerhana bulan. Ya. Beza dia kaf dengan kha. Kalau gerhana matahari dengan kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan disebut dengan kha, khusuf. Bahasa Arab ni dia unik sikit. Tapi digalakkan berjemaah. Soh je sembahyang seorang. Sembahyang raya kan. Sibuk sangat tak tahulah pasal apa. Tak ada nak pergi masjid suruh nak sembahyang berjemaah. Boleh aja tuan-tuan sembahyang hari raya di rumah. Hatta sabit sebahagian sahabat Nabi, mereka sembahyang dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Harus. Tapi tidak afdal lah. Kerana hari raya ni digalakkan supaya kita solat di tempat-tempat berhimpunnya orang Islam. Sama ada di masjid, seumpama yang distandarkan dalam mazhab Syafi'i, ataupun di tempat-tempat terbuka, seumpama yang distandarkan oleh majoriti para ulama. Ya. Kat Malaysia ni saya tak tahulah mana yang buat tempat lapang. Setahu saya Perlis lah. Perlis dia buat tempat lapang. Ya. Tapi Perlis Wahabi kan. Ya. Tapi tak apa, janji semayang. Lagi semayang istisqa, minta hujan. Tak tahulah tempat kita ni pernah buat atau tidak. Ya. Tapi dulu-dulu di Kelantan pernah buat masa kemarau di Stadium Kota Baru. Jadi diimamkan sendiri oleh Menteri Besar pada waktu itu, ialah Tuan Guru lah, arwah Ni Aziz Niman. Jadi semayang minta hujan, dipanggil istisqa. Ya. Apa lagi? Itu semua semayang disunatkan berjemaah. Ya. Walaupun haruslah juga semayang bersendirian. Satu lagi semayang ialah yang tidak disunahkan berjemaah. Ni agak banyak. Dah ada kategori-kategori tertentu. Ada yang berwaktu, ada yang tidak berwaktu. Ya. Ala kulli hal, semayang yang terafdal sekali selain yang berjemaah tadi ialah semayang qiyamul lail, seumpama yang saya pernah sebut dalam tajuk yang lepas, menurut segelintir para ulama. Ya, dia kata the best ialah qiyamul lail. Dia itu pandangan dipilih oleh sebagian ulama kita sendiri, termasuk number one scholar dalam mazhab Syafi'i, itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dia pilih qiyamul lail adalah yang terafdal. Walau bagaimanapun majoriti kata sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah itu yang paling afdal. Ya. Baik. Kalau kita pilih qiyamul lail adalah sembahyang paling afdal, di dalam kelompok qiyamul lail termasuk sembahyang witir. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam fatwa dia yang baru yang disebut sebagai qaul jadid. Imam Syafi'i dia ada qaul qadim. Qaul qadim ni ialah pendapat-pendapat beliau. Sama ada yang beliau masukkan dalam buku-buku beliau, sama ada yang beliau fatwakan atau dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i. Yang lama lah ketika beliau berada di Baghdad. Itu disebut sebagai qaul qadim. The old one. Ya. Yang kedua ialah qaul jadid. Qaul jadid ni ialah pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, sama ada yang ada dalam buku-buku beliau ataupun yang difatwakan oleh beliau ataupun yang dinukilkan oleh anak-anak murid beliau atau ulama-ulama Syafi'i sendiri, tapi yang baru, yang mana pada waktu itu beliau berada di Baghdad. Ya. Jadi ada yang lama qadim, ada yang jadid, yang baru. Dan orang yang belajar mazhab Syafi'i in spesifik, ya, of course yang berkecimpung dalam mazhab Syafi'i, ya, dia mesti arif lah ataupun tahu, ya, tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang lama, qadim, dan juga yang baru, yang jadid. Ya. Dan saya dulu masa master memang saya buat mazhab Syafi'i. Jadi kita kena banyak baca fatwa beliau yang lama dan yang baru.
Ya. Nampak? Baik. Pendapat dia yang lama, yang qadim, dia tak katalah witir ada sembahyang paling afdal. Dia kata qabliyah subuh. Ya. Adapun yang baru yang jadi, the latest one, dia kata sembahyang paling afdal ialah sembahyang witir. Ya. Sembahyang witir. Lebih afdal daripada sembahyang rawatib yang ada, termasuk sembahyang qabliyah subuh. Ya. Jadi dia kata sembahyang paling afdal ialah sembahyang witir. Ya. Baik. Oleh demikian, bukan hanya dengan sebab dia diafdalkan oleh imam tertentu. Bukan. Tapi kerana ia adalah amalan rutin Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama kita, sebahagian daripada mereka, contohnya al-Imam Yahya al-Yamani, dia ni ulama besar mazhab Syafi'i juga, ya. Kana Nabi la yatrukuhu hadaran wala safaran. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik ketika baginda bermusafir ataupun baginda bermukim. Nabi memang tak pernah tinggal, ataupun orang kata apa, sentiasalah sembahyang witir. Kerana witir di kalangan qiyamul lail, dan Nabi memang tak tinggal qiyamul lail. Jadi kerana ia sunnah Nabi yang besar, sunnah Nabi besar belaka, kerana ia sunnah Nabi yang pentinglah kita kata, berbanding yang lain. Jadi ia dibakar oleh para ulama, sementara hadisnya banyak. Ya. Dalam Quran memang Allah Ta'ala tak sebutlah witir in spesifik, tapi ia termasuk dalam konteks qiyamul lail. Dalam Quran banyak ayat ni pasal qiyamul lail. Jadi witir termasuk, dan hadis Nabi pun banyak, dan practically memang Nabi melakukannya, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi mestilah ia ada satu bab dalam buku-buku syara', khusus dalam buku fiqh yang membahaskan tentang hukum akad Islam. Memang ada tentang witir, bab salatil witri, bab sembahyang witir. Dan ada banyak perkara yang dibahaskan oleh para ulama, ada banyak tuan. Tapi ada beberapa sahaja yang kita rasa poin-poin utama lah, ya. Pertama, makna witir. Witir-witir ni tuan-tuan, maksud dia ganjil. Ya. Al-witru diddu syafa'. Kata Al-Imam Ibn Manzur dalam Lisanul Arab, witir-witir ni ialah lawan syafa'. Apa makna syafa'? Genap. Jadi witir ni ganjil lah. Kita translate ganjil lah. Bahasa Melayu ganjil. Kalau bahasa Arab witir. Ya. Dan witir-witir ni juga ada satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-witru ismun min asma'illah. Ya, ni kata Syekh Muhammad Tayyib dalam makalah beliau, al-witru fadailuhu wa ahkam. Sembahyang witir, fadilat dan hukum-hukumnya. Dia ada makalah yang khas. Dan dia kata ia satu nama daripada nama Allah. Kalau dia tak kata pun kita tahu, kerana witir memang nama Allah. Sabit dalam beberapa hadis Nabi, antaranya disebut dalam Sahih Muslim oleh Abi Hurairah, di mana kata Nabi sallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Taala itu witir dan dia suka witir. Apa makna witir di sini? Ganjil ya. Pasal apa ganjil? Pasal Allah satu. Satu kan ganjil. 1, 3, 5, 7 ganjil dah belaka tu. Kalau genap 2, 4, 6, 8. Jadi memang Allah Taala ganjil sebab Allah Taala satu. Ya. Dan nama Allah Taala yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih pun, ya, ganjil. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Daripada Abi Hurairah dan Sahih Muslim, katanya, kata Nabi, Allah Taala itu ada 99 nama. 100 tak cukup satu. Siapa-siapa yang menghafal dan mengamalkannya, dia akan masuk syurga. Ya, bukan menghafal, ya. Sesiapa yang man ahsaha, maksudnya siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, yakin dengannya, maka dia masuk syurga. Ya, kalau tak apa sajalah kan, tak erti apa pun apa, dia bukan hafal. Ya. Tapi ahsa tu secara bahasa makna hafal lah. Ya. Dan ada riwayat lain, man hafizuha, sesiapa yang menghafalnya, tapi bukan sekadar hafal lah. Ya. Hafal semua orang boleh hafal. Baik, jadi witir tu nama Allah. Sembahyang witir dinamakan witir kerana dia ganjil. Mana ada sembahyang witir 2, 4, 6. Sembahyang witir mesti 1, 3, 5 onwards. Sampai 11 menurut majoriti para ulama, dan sebahagian kali kata boleh 13. Dan tak dinafikan
Sebahagian yang lain termasuk yang standard dalam mazhab Maliki, no limitation at all. Awak boleh saja sembahyang witir berapa banyak yang awak mahu, janji ganji. Ya. Baik. Jadi definisi dia adalah sembahyang ganjil yang dilakukan oleh pada malam hari, dan dia ada hukum yang khas, ya. Ataupun adalah sunnah-sunnah tertentu yang berkaitan dengannya. Salatun tuf'al baina salatil isya wa salatil fajri witra rak'atan au rak'atain au salasan au aksar min zalik, ya. Kata Muhammad Itayyib, sembahyang witir ini ialah sembahyang yang dilakukan pada malam hari daripada waktu isyak sampai waktu subuh secara ganjil. Boleh jadi 1 rakaat, boleh ada 3 rakaat, boleh ada 5 rakaat atau seterusnya. Itu kata beliau dalam mendefinisikan sembahyang berkenaan, ya. Azan dulu lah, insya-Allah. Ada muazzin? Tak ada. Nak tanya? Apa bezanya antara kita qiyamul dengan tahajud? Apa beza qiyamul dengan tahajud? Azan dulu lah, azan. Nanti nak jawab. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma rabba anta as-salatul qa'imah anta Muhammadan rasulullah fadila Allah. Okey, baik. Haji tanya apa beza qiyamul lail dengan
tahajud. Okey. Dia sembahyang ni tuan-tuan, pada malam hari ni dia ada 3 perkataan ataupun 3 istilah lah ya. Pertama, solatul lail. Yang kedua ialah qiyamul lail, yang ketiga ialah tahajud. 3 ni dia macam sama tapi tidak serupa. Ataupun ada sikit sebanyak perbezaan lah. Apa-apa yang kita sembahyang pada malam hari disebut sebagai solatul lail. Walaupun hanya sekadar 1 rakaat, walaupun hanya sekadar 2 rakaat. Walaupun pada waktu yang amat singkat sekali, itu dikira sembahyang malam. Sebagai ulama kata daripada maghrib dah boleh kira solatul lail, sembahyang malam. Daripada maghrib itu dah boleh kira. Dan ini saya lihat dalam fatwa Jordan. Dia kata sembahyang malam ni daripada waktu maghrib sampai subuh dikira sembahyang malam lah, atau disebut sebagai solatul lail. Manakala sebahagian lain mengatakan bahawa ia bermula pada isyak. Kita dah sembahyang isyak tu ke atas, itu dikira sebagai solatul lail. Ya. Macam Syed Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, dia kata solatul lail after kita sembahyang isyak, lepas tu dikira solatul lail. Tuan-tuan buat ba'dih isyak, after that tuan-tuan witir terus, itu dikira solatul lail ya. Kerana diambil daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi kata alaikum bi solatil laili walau halbasyat famakana ba'dal isya'i fahuwa minal lail. Adalah kamu sembahyang malam walaupun sekejap. Apa-apa yang kamu solat after solat isyak tu dikira sebagai solatul lail. Ya. Jadi apa-apa yang kita sembahyang pada malam hari dia dikira sebagai solatul lail, sembahyang malam. Ya. Sama ada daripada waktu maghrib atau isyak sampai subuh. Walaupun kita sembahyang sekejap aja. Dan ini sekurang-kurang orang Islam nak kena buat. After hak fardu tu lah. Mana hak sunat-sunat tu, kita buat juga solatul lail. Yang kedua ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ni ialah bila kita beribadah kepada Allah. Sembahyanglah khususnya. Dan boleh juga termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kerana qiyamul lail tak tertentu pada solat. Boleh jadi baca Quran, boleh zikrullah. Tapi dia mesti one portion of the night. Sebaik-baik big portion of the night. Apa big portion of the night? Big portion of the night ialah 1/2 malam ataupun 1/3 daripadanya. Sama ada 1/3 yang awal, 1/3 yang pertengahan atau 1/3 yang akhir. Itu qiyamul lail. Sekejap lagi lepas isyak pukul 9 saya nak semayang, saya nak mengaji, saya nak baca Quran lah, dan saya nak zikrullah sampai pukul 12. Itu qiyamul lail. Ataupun saya nak pergi dulu kedai mamak, nak lepak makan apa gitu ini, ustaz pun lapar tu, nak ajak belanja ustaz ke apa. Balik-balik pukul 11, tuan-tuan pun semayang baca Quran sampai pukul 12, pukul 1, about 1 or 2 hours, or maybe 3 hours contohnya. Itu qiyamul lail. Orang kata qiyamul lail mesti the whole night. Tak betul tu, ataupun tak tepat. Siapa cakap qiyamul lail mesti seluruh malam? Nabi pun tak semayang seluruh malam. One portion of the night. Dan ini jelas hatta dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhal muzammin qumil laili illa qalila au nisfahu. Ya. Betul nak baca ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila au nisfahu. Betul tak? Au tak ada Quran. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang berselimut. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammin qumil laila illa qalila. Bangunlah malam melainkan sedikit sahaja yang kamu tak bangun. Makna the big portion of the night lah. Itu sebaik-baik qiyamul lail. Tapi tak adalah seluruh malam. Tapi boleh jadi 1/2 malam. Yang ada juga diamalkan oleh Nabi walaupun tidak secara terus-menerus. Di mana Nabi bangun pada tengah malam sampai subuh. Ya. Boleh jadi sebahagian daripadanya. Tapi bukanlah 1/2 malam. 1/3 malam pun dah okey. Hatta itulah rutin Rasulullah, di mana baginda sembahyang 1/3 malam yang akhir lah. Tapi kalau 1/3 yang awal, 1/3 yang tengah boleh juga. Sebaik-baiknya 1/3 yang akhir. Itu pun qiyamul lail. Pasal itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Allah pun Ta'ala pun kata, qumil laila illa qalila. Kamu kena qiyamul lail melainkan sedikit sahaja yang kamu tak qiyamul lail, au nisfahu, atau separuh daripadanya. Ya tak? Jadi bukan semua malam. Ya. Lepas tu macam mana ayat tu je? Bantu anak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ataupun kurangkan sedikit daripada separuh itu. Au zid alaihi, atau tambahkan sedikit. Tengok Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata kamu kena qiyamul lail banyak, sikit tak qiyamul lail. Ataupun separuh saja, nisfahu. Ataupun kurangkan lagi, aw inqus minhu qalila. Kurangkan lagi. Au zid alaihi, atau tambahkan sikit. Warattilil Qur'ana tartila. Ayat dia bukan begitu, saya betul dah nak baca tu.
Maknanya boleh separuh, boleh kurang sikit, boleh lebih sikit, itu semua qiyamul lail. Sebaik-baiknya yang akhir lah. Tapi asal one portion of the night. Satu portion pun dah dikira sebagai qiyamul lail. Ya? Cuma portion ni ada yang sikit, ada yang banyak sikit, ada yang lebih sikit. Tapi tak ada syarat the whole night. Macam yang disebut oleh Allah dalam surah itu. Ya tak? Qiyamul lail lah. Ya? Dan satu lagi tahajud. Tahajud beza dengan qiyamul lail, ialah tahajud dia tidur dulu. Seumpama yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 98, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan tahajud ni ialah tarkul lail, tarkun naum, meninggalkan tidur. Tidur dulu, after that tuan-tuan bangun. Pukul 12 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke, pukul 4 ke, end of the night ke. Itu baru tahajud. Jadi bila tuan-tuan semayang saja, solatul lail, semayang malam. Bila tuan-tuan ibadah one portion of the night, sebaik portion yang besar lah, big portion of the night, seumpama disebut oleh Allah Ta'ala itu, itu jadi qiyamul lail. Jadi qiyamul lail adalah solatul lail. Tapi solatul lail belum tentu qiyamul lail. Semayang 2 rakaat je lepas isyak, lepas tu tidur sampai subuh, qiyamul lail apa? Tapi dia telah melakukan semayang malam, solatul lail, tapi belum qiyamul lail. Tapi bila dia buat qiyamul lail, qiyamul lail itu juga solatul lail. Boleh faham? Kau dah pening dah? Ya, dia bertindan tu. Solatul lail belum tentu qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail, dia adalah solatul lail. Tahajud pula tahajud. Tahajud pun qiyamul lail juga. Solatul lail juga. Tapi dia mesti didahului dengan tidur terlebih dahulu. Poin dia itu je. Tahajud ni tidur dulu, ibadah after that. Dan itu adalah the best. Sebaik-baik semayang malam, sebaik-baik qiyamul lail ialah tahajud. That's why ia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala in spesifik dalam Quran. Dan Nabi pun memang buat tahajud. That means Nabi tidur dahulu, after that Nabi bangun untuk beribadah kepada Allah. Mostly 1/3 end of the night, 1/3 malam yang akhir. Dan kadang-kadang bagi dia bangun lebih awal, half of the night, nisful lail. Ya? Cerita dia gitu lah. Boleh. Dulu Ana dah hurai ni dalam bab qiyamul lail dulu. Ana dah sebut perbezaan ketiga-tiga term itu. Jadi kita ada semayang malam, qiyamul lail dan tahajud. Yang mana secara umumnya dia macam sama, tapi ada sikit banyak perbezaannya. Insya-Allah taala boleh tu. Jadi witir nanti saya sambung sikit lagi. Selepas definisi, ada lagi disebut oleh para ulama ialah hukumnya, kerana majoriti mengatakan ia sunnah, tapi segelintir mewajibkannya. Dan sebahagian lagi amat tegas dalam bab ni, di mana siapa yang tidak melakukan salat witir dianggap orang yang tidak adil, yang ini tidak sempurna imannya, dan boleh ditolak kesaksiannya. Umpama Imam Ahmad rahimahullah, dia kata siapa-siapa yang tidak melakukan salat witir secara terus menerus, mungkin boleh jadi dia semayang, tapi kejap semayang, kejap tak, kejap semayang, kejap tak. Dia kata orang ini ruddat syahadatuhu, orang yang boleh ditolak kesaksiannya. Ya, mana tak berapa sikoh lah, tak apa boleh percaya mana dia ni, dia kata macam tu lah. Ya. Walaupun dia tak kata wajib, tapi dia memberi penekanan dalam bab tu. Ya. Dan adalah isu-isu lain tentang bilangan rakaatnya, apa yang nak dibaca padanya. Dan orang kata boleh tak semayang witir setelah masuk waktu fajar jika kita tidak melakukannya, pokok bangun tidur dah masuk subuh, witir tak buat lagi. Jadi macam mana kita lakukan, itu ada dibahaskan oleh para ulama kita menurut ijtihad masing-masing, tapi basisnya adalah daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada. Ya, saya mungkin kongsi pada kuliah akan datang lah ya. Aku Luqul Hazza, Sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.